berzina sini, berzina sana, berzina sini, berzina sana. Jadi macam-macam pula jadi serabut. Sebab apa? Punca dia Nabi SAW ajak, jangan duduk berduaan. Yang ketiga, syaitan. Macam mana punya hang baik pun, hang boleh terpengaruh dengan benda itu. Saya tengok dia serban besar bakui, Ustaz. Serban besar bakui pun, bila duduk dua orang, syaitan orang ketiga. Saya tengok ridak dia panjang sampai Sungai Nibung. Tak boleh. Dia duduk ketiga mesti syaitan. Dan kita pun tak tahu apa yang berlaku sebenarnya dengan dia, dengan orang apa semua tu, kita pun tak tahu. Kita tak mau spekulasi apa. Cuma bahagian kita jaga pergi elok-elok lah. Pesan dekat anak perempuan kita, pesan dekat anak lelaki kita. Bodoh kita nak cakap dengan orang. Bila kita dah main besar ni, macam mana nak melawak dengan orang. Kita pesan dekat semua. Di sekolah, saya tuan-tuan pesan dekat budak-budak yang dah, terutama budak perempuan dah darjah 6, darjah 5, akhir balik. Pesan dekat budak-budak lelaki, tak boleh main melawak tampak-tampak budak perempuan semua, tak boleh. Tak boleh main tarik-tarik tudung budak perempuan semua, tak boleh. Banyak benda-benda yang kita kena, asas tu di rumah kita kena ajak supaya jangan jadi benda-benda yang tak elok. Di mana jangan jadi benda-benda tak elok, boleh jadi benda-benda tak elok tu pada banyak ruang dan keadaan. Maka kita kena hati-hati dalam bahagian kita ini, dan benda-benda akan jadi dalam masa yang datang kita tak tahu apa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan majlis qasar, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ni kita akan teruskan dengan kitab kita 40 mutiara hadis. Sikit tapi banyak, ringan tapi berat. Termasuk dalam kelebihan yang berikutnya, kelebihan ke-30. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tasbih kafarah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jalasa fi majlisin fakathura fihi lagatuhu faqala qabla an yaquma min majlisihi dhalika subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalika. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang duduk di dalam satu majlis lalu banyak di dalamnya perkara-perkara yang lara, kemudian ia mengucapkan sebelum ia berdiri daripada majlis ataupun sebelum dia balik, sebelum dia pulang, di hujung majlis itu dia sebut subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Melainkan diampunkan baginya apa yang telah berlaku di dalam majlis itu. Baik, malam ni kita nak cerita tentang berkaitan dengan sebuah amalan yang diajak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
apabila kita pergi duduk dalam satu majlis, yang dalam majlis tu ada benda-benda yang lara. Maksud lara ni tak berapa, tak ada satu peringatan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam majlis itu ada benda-benda yang menyebabkan kita ni rasa jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis lalai. Di hujung majlis itu bila kita nak bangun, bila kita baca hadis doa ni, maka semua dosa-dosa kesilapan kita dalam majlis itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud majlis ni adalah kita pergi di satu majlis itu majlis biasa je. Bukan kita pergi tu kita tahu dah ini majlis lara, ini majlis memang nak kata orang, ini majlis memang nak mengumpat orang. Kita tak ada niat nak pergi untuk majlis macam tu. Kita pergi majlis biasa je. Tetapi bila kita pergi majlis-majlis macam tu, dalam tu diselipkan benda-benda macam tu. Jadi keadaan kita tu jadi serba salah. Maka di hujung majlis atau tengah-tengah majlis berlangsung tu, kita rasa macam teruk sangat dalam majlis ni, kita bangun nak keluar daripada majlis tu, kita baca doa ini, maka semua kesilapan dan lalai kita di dalam majlis itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selalunya kita kena cari majlis yang ingatkan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW menyebut, majtama'a qaumun fi majlisin fatafarraqu wa lam yadhkurullaha azza wa jalla wa yusallu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana majlisuhum tiratan 'alaihim yaumil qiyamah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Ahmad. Mana-mana orang yang dia duduk di dalam satu majlis, dalam majlis itu daripada awal MC buka majlis sampai hujung majlis itu tak ada langsung sebut nama Allah, tak ada selawat pada Nabi, tak ada. Majlis itu tak ada ingatkan tentang hari akhirat, majlis itu tak ada ingatkan tentang umur akhirat, benda-benda berurusan berkaitan dengan akhirat dan sebagainya. Tempoh orang duduk dalam majlis tu sejam, 2 jam, 3 jam, berapa lama kita duduk dalam majlis tu, kata Nabi SAW, kana majlisuhum tiratan alaihim. Majlis itu akan menjadi satu penyesalan yang sangat besar nanti di akhirat. Orang akan kata, menyesalnya aku duduk dalam majlis itu, menyesalnya aku buang masa duduk dalam majlis itu. Orang akan jadi menyesal sebab kita duduk dalam majlis yang tak ingatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu daripada hadis ni apa yang kita tahu adalah perlu kita hari ini mencari mana-mana majlis yang ada sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada ingatkan kita tentang hari akhirat. Majlis-majlis itu sangat digalakkan untuk kita menyertai dia. Antaranya majlis apa? Ni majlis ilmu dekat masjid dan surau ni. Kalau orang pergi majlis-majlis yang lalai akan menyebabkan orang menyesal. Orang yang mai duduk dalam majlis ilmu juga, dia akan rasa seronok dan juga akan menyesal. Sebab apa? Awaklah aku tak duduk lebih banyak lagi majlis. Banyaknya pahala aku duduk majlis ilmu ni. Menyesal aku awaklah aku tak cari esok tu pergi cari lagi. Awaklah aku tak duduk tambah. Awaklah tak panjang. Awaklah aku tak spend masa aku yang banyak. Kerana masa-masa yang kita duduk dalam majlis ilmu ini akan menyebabkan kita ni dapat kemuliaan dan kebahagiaan di akhirat, melihatkan ganjaran yang sangat besar. Maka manusia akan kata, menyesal aku tak tambah lagi masa untuk buat kebaikan. Menurut satu pendapat, lara yang disebut dalam hadis di atas adalah seorang yang bercakap perkara dosa. Ini kerana pada penghujung hadis ada disebutkan mengenai pengampunan dosa.
Manakala pendapat lain yang menyebut bahawa perkataan lara itu adalah ejekan, memperolok-olok, mempersendakan atau mempertawakan, kutuk orang, pergi orang, mengumpat orang, fitnah orang. Majlis macam tu kita pergi duduk, tiba-tiba dalam majlis itu duduk jadi benda-benda macam tu, maka terus kita baca doa tasbih kafarah dan keluar daripada majlis, atau majlis itu nak habis dah di hujung kita baca macam tu, Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Umpamanya percakapan perbualan kosong yang tak buat faedah yang telah menjadi tabiat manusia, tidak dapat kadang-kadang dalam majlis terdapat perkara yang tidak elok keluar daripada mulut dan pelbagai jenis perkataan yang sia-sia dan sebagainya. Apa saja majlis lah tuan-tuan, bukan kata majlis macam kita majlis ilmu ni. Walaupun majlis itu kita kata mesyuarat masjid ke, mesyuarat untuk kita ni nak tentukan sama dengan adik-adik kita nak macam mana nak buat prosedur kenduri kahwin anak anakan kita masa musim Covid ni, dah habis mesyuarat semua, okey, kita tangguh mesyuarat kita ni dengan tasbih kafarah, boleh juga. Ataupun kita takut majlis itu menjadi dosa pada kita, walaupun sekadar kita tu sendang di kedai kopi, lepas isyak pergi kena minum ayak ke apa ke, kena capati ke apa, sembang last sekali nak balik dah saya mahu apa yang tu yang ni gelap merepek semua. Andai sekiranya dalam majlis itu kita duduk tu ada benda dosa, benda laoning, benda merepek, maka kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor dua daripada hadis ni saya nak bahas adalah manusia ni dia tak terlepas daripada salah dan dosa. Manusia ni ikut mana pun dia akan tak terlepas daripada salah dan dosa. Kadang dia tak dosa di sini, kadang dosa di sini. Kadang dia tak salah di sini, dia salah di situ. Maka disebabkan kita ni banyak sangat ruang kita akan melakukan dosa dan kesilapan, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita banyak sumber-sumber supaya Allah ampunkan dosa kita. Sebab Allah kesian kat kita. Allah tahu, oh hampa ni manusia jenis banyak dosa. Tak apa, hamba buat macam ni aku ampun dosa. Hamba buat macam ni aku ampun dosa. Kadang-kadang tu bukan sikit, banyak Allah bagi dosa, ampun dosa. Ni macam kita baca ni, banyaklah kita baca sebelum-sebelum ni hadis 30 berapa hadis, 29 hadis sebelum ni kita baca. Semua amalan-amalan yang kita buat tu, kalau bahasa kita senang, syarak ni sentiasa akan cari ruang untuk ampunkan dosa manusia lantaran mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala hal keadaan kita ni yang sering terlibat dengan dosa. Kadang dosa mulut, kadang dosa tangan, kadang dosa cecam lah, dosa tak? Macam baru ni viral tak? Pasal siapa tu? Da'i tu, Da'i Syed kan. Saya bukanlah nak cerita pasal dia. Da'i Syed tu hasil daripada salah satu daripada rancangan reality TV. Tak tahulah tuan-tuan, saya pun tak dan tengok. Kita duduk di masjid surah balik pun benda tu dah habis dah. Ada beberapa laporan polis oleh beberapa orang atas dia, atas kata dia ni ada ganggu, ada buat sesuatu benda yang tak elok kat orang perempuan ni lah. Tuduhan yang disebut pada dia. Polis pun angkut semualah. Jadi stand saya nak abang dekat tuan-tuan dalam isu ni, saya dan tuan-tuan siapa pun tak tahu benda tu betul atau tak betul, siapa pun tak tahu. Saya pun tak boleh kata betul, saya pun tak boleh kata tak betul. Tuan-tuan pun tak boleh kata tak betul, tuan-tuan pun tak boleh kata betul. Sebab benda tu masih dalam siasatan. Adalah baiknya kita serahkan pada pihak berkuasa. Polis tahu nak buat kerja dia, mahkamah tahu nak buat kerja dia. Depa bukan kes pertama. Polis memang champion, depa tahu. Bukti-bukti semua ada, orang yang buat laporan semua, depa akan cek balik. Katalah betul dia tu terlibat dengan benda-benda macam tu salah. Apa yang saya boleh habaq? Alhamdulillah. Sebab apa Alhamdulillah Ustaz? Iyalah, katalah betul dia buat macam tu, Alhamdulillah, sebab Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan apa yang dia buat tu
dan semua orang tahu, dan dia akan berhenti buat benda tu. Kalaulah Allah tak zahir pada dia, kemungkinan dia akan berterusan buat lagi. Allah zahirkan, maka dia akan berhenti, masuk dalam penjara, ada hukuman dia, duduk dalam tu Allah hikmahkan dia. Berapa lama duduk dalam tu? Banyaklah tuan-tuan ni kalau duduk dalam penjara ni. Sebab apa? Baru ni ada dia tu keluar pada penjara 20 tahun duduk dalam penjara. Berapa kali dia khatam Quran? 150 kali khatam Quran. Allahu Akbar, punyalah bagus. Kita duduk luar ni belum tentu boleh khatam banyak tu. Silap je pula nak dapat setahun sekali pun payah. Dia duduk dalam penjara, penjara dan handset tak tuan-tuan? Tak ada, tak siapa boleh bawa handset dalam penjara. Dia terselamat daripada mengumpat, terselamat daripada mata dia tak tengok benda tak elok, terselamat daripada banyak benda sebab dia duduk dalam tu je. Silap je bulan depan ni ada ustaz main ceramah tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan. Ada program yang tu, ada program yang ni, ada program yang tu. Silap je bulan, pahala dia duduk dalam penjara lebih besar daripada kita. Keinsafan pada dia. Penjara tambah pula banduan terakhir tu, dia tahu bila dia nak meninggal dunia tu, dia tahu tarikh dia. Dia punya taubat, dia punya semayang, dia punya qiyam. Luar biasa tuan-tuan, sebab dia tahu ending dia bila. Kebaikan Allah letak pada dia. Tapi andai sekiranya dia tak buat benda tu, kita pula pergi cerita dekat semua orang, kata dia buat, tak kenanya kita nak kena tanggung dekat akhirat esok. Beda pahala kita dekat dia pas orang sikit, beda pahala. Sebab kita pun tak tahu. Boleh jadi benda tu betul, boleh jadi tak betul, itu nombor 2. Cuma saya nak bak dekat tuan-tuan, apa-apa kemungkinan yang boleh berlaku. Orang perempuan juga, orang perempuan ni kata Nabi SAW, aku tak pernah tinggal dekat satu fitnah yang lebih besar daripada fitnah orang perempuan. Maknanya kita ni kena jaga bagi elok-elok. Dengan orang perempuan ni terutamanya kena jaga bagi elok. Tuan-tuan, ketika mana Nabi Allah Yusuf AS dihambat oleh Zulaikha. Zulaikha hambat dia. Ketika Zulaikha hambat dia, nak buat benda jahat, tak elok, jahat dengan dia, satu demi satu pintu terbuka dan Nabi Yusuf AS lari-lari nak selamatkan diri, sehinggalah sampai di hujung pintu yang terakhir itu. Apabila buka, suami Zulaikha Al-Aziz ada di situ. Termasuk yang ada di situ adalah hulu balang istana, dayang-dayang dan semua, kalau bahasa kita, dengan wartawan semua siap sungguh tang tu dah. Ketika dalam keadaan yang kelang kabut tu, Zulaikha apa dia cakap kepada suami dia? Dia kata, abang, tengok Ustaz Nabi Yusuf, tengok Ustaz Yusuf ni. Kita jaga dia pada kecil, kita bela dia pada kecil, kita bagi makan kat dia, kita bagi kerja kat dia, kita ingat dia macam orang yang baik, kita jaga dia. Tengok dia nak buat apa dekat saya, tengok dia nak buat apa dekat cik, dia nak buat jahat. Nabi Yusuf AS kata, pahai aku pula, kahang yang hambat aku. Dalam ramai-ramai itu ada bayi yang masih dalam dukungan. Bayi tadi dengan izin Allah, bayi itu cakap. Dalam dunia tuan-tuan ada 4 baby boleh cakap. Pertama, kisah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad pun ada. Susunan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, kisah berkaitan dengan Juraij dalam bab birrul walidain. Kisah Juraij yang dia ni utamakan ibadat sampai lupa kepada mak dia, sampai mak dia terasa hati pada dia. Hujung cerita dia, akhirnya dia difitnah. Dia difitnah melahirkan satu orang anak hasil hubungan haram zina dia dengan satu orang perempuan. Sehingga hujung cerita dia jadi kelang kabut dah. Baby tadi dengan izin Allah, baby itu cakap, tak, bapa aku bukan Juraij, bapa aku pengembala kambing yang ada kat ujung kampung. Itulah sebenarnya bapa aku. Itu satu. Kisah yang kedua, yang baby boleh cakap, miracle luar biasa ni siapa dia? Adalah baby yang berlaku kepada Ashabul Ukhdud yang Allah cerita dalam surah Buruj. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. Ashabul Ukhdud ni cerita dia adalah apa dia? Apabila dia
mereka tak mau sembah raja yang ada ketika tu. Diringkaskan cerita, maka raja tu korek parit yang panjang dan bubuh api di dalam tu, dan minta semua orang yang tak mau ikut cakap dia, tak mau nak jadikan dia sebagai Tuhan, untuk masuk dalam api tadi tu. Ada satu mak dengan baby yang dalam dukungan. Baby tu dia kata, dengan izin Allah, baby tu cakap. Baby tu kata, wahai mak, jangan takut, kita berada di jalan yang benar. Jom mak kita terjun 2 orang. Contohlah bahasa gitu. Mak dia semangat, terjun dalam tu, mati syahid. Baby kedua. Baby ketiga yang cakap apa dia? Maryam alaihissalam bersama dengan anak dia, Nabi Allah Isa alaihissalam. Ketika mana Maryam alaihissalam dah jadi macam tak larat dah. Orang duk tanya, sebab apa orang dapat baby, bapak dia mana? Bapak dia mana? Aku pun tak larat cerita. Yang ni Jibril mai. Dia habaq kat aku, Allah nak bagi baby kat aku. Orang tak faham. Maka akhirnya Maryam alaihissalam buat keputusan, aku tak mau cakap dah. Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Aku nazar pada Allah untuk aku berpuasa, tak mau cakap dah. Start daripada hari ni aku tak mau cakap dah. Bertanya apa aku pun dah semua dah nak jawab. Cakap pun apa bukan faham. Orang kampung dia tanya, wahai Maryam, baby mai mana? Bapa hang orang baik, mak hang orang baik. Hang bawa baby tak ada bapa ni macam mana? Maryam alaihissalam kata apa? Fa asyarat ilaihi. Dia tunjuk kepada baby Nabi Allah Isa ketika itu dalam buaian. Orang kampung kata kat dia, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam, baby lah, agak-agak lah. Dia duduk dalam buai, dia nak cakap macam mana? Apa hang duk cakap? Kami cakap, hang duk suruh kami cakap dengan baby sebab apa? Dengan izin Allah, Nabi Isa alaihissalam bercakap, Inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku hamba Allah, diberi kitab pada aku dan dijadikan aku salah seorang daripada Nabi. Dilantik aku menjadi Nabi. Tu baby ketiga cakap. Baby keempat cakap, siapa dia? Syahid Yusuf, yang menjadi bukti dalam kes Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Baby tadi tu dia cakap, baby tu kata, mai kita tengok apa evidence dan bukti yang ada dalam kes ni. Kalau betul kita boleh sabitkan hukuman dan kesalahan dan boleh bawa kes ni ke mahkamah. Tapi kita cari bukti siapa betul, siapa salah. Kita cek, kalau baju Yusuf alaihissalam koyak di belakang, kalau baju Yusuf alaihissalam koyak di hadapan, Yusuf mendatangi Zulaikha. Zulaikha ada unsur mungkin menolak. Pergelutan itu mungkin berlaku sehingga baju Yusuf alaihissalam akan koyak di bahagian hadapan. Tetapi kalau Yusuf alaihissalam mendatangi, bukan, kalau Yusuf alaihissalam didatangi oleh Zulaikha dan Zulaikha yang cari pasal dengan dia, maknanya baju itu akan koyak di belakang kerana Zulaikha menarik Yusuf ke arah dia. Mari kita tengok. Bila tengok, bukti yang sangat jelas apa dia? Yang menunjukkan bahawa baju Yusuf alaihissalam koyak di bahagian belakang. Tak cukup dengan tu, bukti yang lebih hebat lagi daripada tu apa dia? Baby tadi yang tak pernah hayat manusia, baby boleh cakap dengan bahasa perundangan dan mahkamah, dengan evidence, dengan semua dia boleh bawa keluar. Luar biasa. Dan semua orang nampak ketika pintu terbuka, Yusuf alaihissalam ada di hadapan dan Zulaikha di belakang. Saksi mata, bukti, evidence, semua lengkap. Boleh kalau bawa pergi mahkamah, memang chop, endorse, memang kena. Tetapi apa yang jadi kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam? Apa yang dikatakan pada dia? Tangkap dan penjarakan Yusuf. Apa pula? Tak salah apa pun. Yang salah Zulaikha. Yalah, Zulaikha isteri menteri masa tu. Yusuf alaihissalam kerja biasa-biasa aja, cleaner istana aja, cuci tingkap, cuci lantai, bagi unta makan, tukar minyak hitam kuda. Nantu ya, kadar kerja besar. Jadi rakyat marahin lah. Tuan-tuan, di hujung ayat Allah Ta'ala simpulkan ke apa? Inna kaidakunna azim.
Tipu daya kamu orang perempuan sangat besar dan sangat luar biasa. Allah simpulkan ayat tu. Maknanya, satu Nabi pun hang boleh kepak dia dalam isu hang ni. Punya nak abad kata orang perempuan punya bahaya ni. Dalam surah Nisa, juzuk 5 Allah kata apa? Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya ataupun kita katakan apa, tipu daya syaitan itu sangat lemah. Maknanya orang perempuan ni kita kena sangat hati-hati dengan dia. Semua benda Islam jaga bagi elok. Sebab tu orang perempuan semayang kita letakkan di satu lokasi dan posisi yang sangat terhormat. Di mana? Sama-sama dengan mereka di belakang. Tutup ada tirai pula. Tempat yang tak ada tirai, dulu zaman Nabi SAW, Nabi kata apa? Tunggu saat, hampa jangan bangun. Bagi orang perempuan keluar dulu, baru hampa keluar. Tak mau selisih, tak mau bertembung macam tu. Nabi jaga orang perempuan. Kalau kita di Malaysia, Islam ajak semayang, orang perempuan semayang macam mana? Takbir dalam telekung pun tak buka tinggi tau. Dia bukan angkat Allah. Tak. Usi orang Pulau Pinang kata, usi kot dalam ya. Rukuk pun tutup, sujud pun rapat. Dia tak terkangkang macam kita semayang lelaki macam tu. Dia semua rapat-rapat gitu. Sebab apa? Simbolik kata orang perempuan ni, semua benda dia kena tutup dan jaga bagi elok. Supaya tak timbul fitnah pada dia. Kita ada isu tabarruj pada dia. Jangan berhias melampau-lampau. Jangan make up tebal-tebal. Jangan tarik perhatian laki-laki. Sebab punca dia boleh jadi macam ni lah. Dalam Islam juga kita ada satu lagi istilah dia, nama dia apa dia? Jangan kita ni ikhtilat. Ikhtilat apa? Campur pi laki perempuan ikut dan gitu je. Dia kena ada border lah tuan-tuan. Saya ingatkan saya, tuan-tuan semua kita ada di sini. Bila kita bekerja di satu pejabat, bila kita bekerja dengan satu institusi yang dalam tempat kerja itu ada laki, ada perempuan, tambah kalau perempuan tu adalah isteri orang, maka kita kena ada bahasa nak cakap dengan dia. Kena ada filter. Tak boleh cakap. Tak boleh melawak lebih kurang gitu. Tak boleh melawak apa yang dia melawak dengan suami dia. Tak boleh kita puji tak ketahuan saja-saja gitu. Hei, cantiknya hari ni. Ui, lawanya. Agak-agak lah isteri orang kot. Isteri hang kat rumah pun tak pernah puji. Buat keras macam tiang TNB buat tak kerti gitu. Isteri orang buat melampau gitu. Dia ada border. Saya pergi ceramah beberapa pejabat, pengarah pejabat tu panggil saya, Ustaz, sebelum Ustaz ceramah, saya nak bagi tahu Ustaz, tolong dah, boleh tak tolong habaq dekat sini? Awak, sini Ustaz, pejabat kami ni jadi macam caca merba. Hau biru. Laki perempuan tak ada filter, hang tampak aku tampak hang. Ni sama-sama ni. Dia ni isteri orang, dia ni suami orang. Bila sembang main tampak-tampak. Geram tengok you. La ilaha illallah. Pahal macam tak apa betul otak aku tu. Covid ke apa? Ni main komputer. Kawan tu main. Kawan tu duk main. Dia main tu. Cik Ani cantiknya. Cik Ani ni pakai baju color merah ni menyala-nyala. Tak pernah pakai baju ni. Cik Ani pula jalan kata Cik Ani kena tengok orang lah. Allah. Cik Ani pun mau kena sekali. Hak dia ni pula. Hak melampau lagi. Tapi dia ni, Cik Ani tu jalan, dia boleh tampak pinggang gitu. Pak gitu. Geram aku. You ni apa ni? IC Sungai Pinang cakap Kuala Lumpur. Agak-agak tuan-tuan. Dia isteri orang, kita mau set di otak, skru siap-siap. Okey, ni yang level aku boleh melawak dengan dia. Tak boleh melawak tak ketahuan dengan orang apa semua. Melawak benda-benda yang melibatkan maruah dia, melibatkan hubungan suami isteri dan sebagainya. Saja mai tengok kawan tu basah sikit rambutnya mai pagi ke, jadi macam bahan tertawa kat tempat kerja tu. Rambut basah ke apa semua. La ilaha illallah Rasulullah. Jadi tak erti nak malu ke dengan pejabat-jabat kawan-kawan duk di sama-sama. Kena ada lah beza tuan-tuan. Sebab Islam ajak kita border. Wala taqrabuz zina. Jangan menghampiri border zina, jangan sampai. Bukan kata jangan zina. Tu cerita lain. Jangan menuju ke arah. Bila orang perempuan dengan keadaan orang lelaki, zaman sekarang ni macam-macam kita tengok tuan-tuan. Allahu Akbar. Budak 12 tahun berkenalan dengan satu orang budak di Facebook dan IG. Seminggu je, hari ke-8 budak lelaki tu ajak dia pukul 4 pagi keluar rumah. Perempuan tu pun ikut
pi saja. Dia kata 4 pagi dia sunyi sikit tak ada orang. Tuan-tuan darjah 6. Bawa pi makan, dia lepas tu dia bawa pula balik rumah, berani ikut. Oh darjah 6, ikut perempuan laki yang tak kenal. Dia WhatsApp dekat kawan-kawan laki dia, 3-14 orang ni tunggu siap di rumah ke tu, dia pakat rosakkan dia seorang sikit ke tu. Berzina sini, berzina sana, berzina sini, berzina sana. Jadi macam-macam pula jadi serabut. Sebab apa? Punca dia Nabi SAW ajak, jangan duduk berduaan. Yang ketiga, syaitan. Macam mana punya hang baik pun, hang boleh terpengaruh dengan benda tu. Saya tengok dia serban besar bakui Ustaz. Serban besar bakui pun, bila duduk 2 orang, syaitan orang ketiga. Saya tengok rida dia panjang sampai Sungai Nibung. Tak boleh. Dia duduk ketiga mesti syaitan. Dan kita pun tak tahu apa yang berlaku sebenarnya dengan dia, dengan orang apa semua tu, kita pun tak tahu. Kita tak mau spekulasi apa. Cuma bahagian kita jaga bagi elok-elok lah. Pesan dekat anak perempuan kita, pesan dekat anak lelaki kita. Bodoh kita nak cakap dengan orang. Bila kita dah main besar ni, macam mana nak melawak dengan orang. Kita pesan dekat semua. Di sekolah, saya tuan-tuan pesan dekat budak-budak yang dah, terutama budak perempuan dah darjah 6, darjah 5, akhir balik. Pesan dekat budak-budak lelaki, tak boleh main melawak tampak-tampak budak perempuan semua, tak boleh. Tak boleh main tarik-tarik tudung budak perempuan semua, tak boleh. Banyak benda-benda yang kita kena, asas tu di rumah kita kena ajak supaya jangan jadi benda-benda yang tak elok. Di mana jangan jadi benda-benda tak elok, boleh jadi benda-benda tak elok tu pada banyak ruang dan keadaan. Maka kita kena hati-hati dalam bahagian kita ini, dan benda-benda akan jadi dalam masa yang datang kita tak tahu apa dia. Saya cerita dekat tuan-tuan satu cerita. Saya tak ingat nama ulama tu, Sulaiman bin apakah nama dia. Dia tu Syekh Sulaiman ni, dia antara ulama yang sangat handsome, sangat lawa dan sangat handsome lah lelaki. Orang tengok dia berkenan tengok dia. Satu hari dia jalan nak pergi Mekah dengan kawan dia, Syekh Sulaiman ni. Ketika sampai di satu lokasi, nama tempat tu adalah Abwa. Berhenti di Abwa, kawan dia kata, wahai Syekh, aku nak pergi beli barang Zat. Syekh kata, pergilah. Dia tunggu dengan unta duduk di situ. Satu orang perempuan yang melihat dia daripada jauh, dia kata, handsome betul dia ni ya. Dia mai. Perempuan tadi dah macam lost control dah dengan handsome-nya Syekh Sulaiman ni. Dia pun mula menggoda Syekh Sulaiman dengan sedikit demi sedikit pakaian dia dikurangkan, sehingga dalam keadaan yang sangat berbahaya, seolah-olah perempuan ni merelakan diri dia dizina oleh Syekh Sulaiman. Dia tak tahu dia ni ulama yang hebat. Syekh Sulaiman bila melihat perempuan tu dalam keadaan yang pelik, maka dia pun duduk, tutup muka dia, dia menangis. Perempuan tu kata, dia ni mana mesra pula ni. Aku offer kat dia suruh berzina, dia duduk menangis. Dia ni tak apa-apa betul kot. Perempuan tu pakai balik baju dia semua, perempuan tu lari. Kawan dia beli daripada kedai mai, beli barang, Syekh Sulaiman mata ni, bekas mata menangis, pipi semua basah lagi. Kawan dia tanya dia, sebab apa hang menangis ke wahai Syekh? Dia kata tak ada apa. Ceritalah kat aku. Tak ada apa, jom kita pergi. Cerita sekarang. Dia kata tadi masa hang pergi, ada satu orang perempuan mai. Dia seolah-olah nak suruh aku berzina dengan dia. Dia goda aku. Dia kurangkan pakaian dia satu demi satu sehingga aku nak berzina dengan dia. Aku menangis duduk ni, ceritalah semua laporan. Perempuan tu lari, lepas tu hang mai. Habis cerita, kawan dia pula menangis. Dia kata, sebab apa hang menangis pula? Dia kata, hebat kamu ni wahai Syekh Sulaiman. Kalau aku duduk di tempat kamu, belum tentu aku boleh selamat dengan perempuan ni. Tak apalah, cerita tu semua, bungkus barang semua, jom. Sampai di Mekah. Disebabkan terlalu letih perjalanan, maka dua-dua orang, Syekh Sulaiman dengan kawan dia tertidur. Bila tidur di Mekah, Syekh Sulaiman mimpi. Malam hari dia mimpi seorang lelaki yang sangat kacak dan sangat handsome. Dia tengok dalam mimpi dia. Dia kata, siapa kamu? Aku adalah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf main dalam mimpi dia.
Dia pun kata dalam mimpi ni, ya Allah, bagusnya, hebatnya. Aku macam seronok sangat bila baca kisah-kisah kamu ni. Aku sangat kagum dengan kehebatan kamu. Apabila kamu berada dengan Zulaikha, macam mana kisah tu kami baca, aku kagum sangat. Nabi Yusuf AS kata kat dia dalam mimpi, kisah kamu di Abuak tadi lebih mengagumkan aku daripada kisah aku sendiri. Aku Nabi, Allah jaga aku. Hang satu orang biasa, hang boleh selamat daripada ujian macam ni. Walaupun muka hang handsome, hang tak terguna untuk benda yang jahat dan dosa. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, anugerah cantik Allah bagi, anugerah handsome Allah bagi, bukan nak mendorong kita nak buat benda tak elok. Rezeki Allah bagi, syukur pada Allah. Dulu badan kita saiz besar, dah kurus, exercise, tak makan nasi semua, kurus dah. Bila kurus, pakai baju ketat-ketat, tudung pun tak pakai dah. Dulu masa badan kita tak kurus, kita jadi orang yang baik, pakai tudung semua. Bila dah ketat, kita lupa. Muka cantik, kita gunakan untuk apa? Jauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam isu Da'i Said ni, kita doa satu kebaikan untuk dia. Kalau betul, kita doa kebaikan untuk dia. Dan nombor dua, kita doa ahli keluarga kita tak terlibat dengan benda-benda dosa, maksiat dan sebagainya, atau apa saja yang berlaku kita tengok dalam masyarakat kita ni berlambak-lambak. Saya ajak kat tuan-tuan selalu doa tu apa dia? Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Surah Syu'ara ayat 168. Ayat yang dibaca oleh Nabi Allah Lut alaihissalam ketika melihat kaum dia buat benda yang pelik dan benda yang dosa. Nabi Lut alaihissalam baca doa tu. Tuan-tuan baca, jumpa, dengar berita pelik, rogol, zina, dinoda, diperkosa, benda-benda merapu macam ni, mulut nombor satu apa dia? Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Jangan nak aku pi buat benda macam ni dengan adik-beradik aku, jangan anak keturunan aku pi buat pula benda-benda yang dosa macam ni, dan berhenti di komen di Facebook. Tak payah cari dosa lah. Dosa kita pun tuan-tuan duk nampak macam nak menerap lah kita ni. Cari pasal buat apa? Nak cerita pasal orang semua. Polis ada, mahkamah ada. Biar mereka buat kerja. Kita tengok muka surat 126, kita habiskan sikit lagi. Di antara kelebihan tasbih kafarah, mengakui kebesaran Allah dan mensucikan Allah dengan segala yang tidak layak dengannya. Yang kedua, i'tiraf bahawa asal usul semua nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akui bahawa keesaan Allah sebagai tanda hampirnya Allah kepada hamba-Nya serta luas rahmat-Nya. Dan yang keempat, kita mengakui bahawa lemahnya seorang manusia yang berhajat pada Allah yang Maha Agung sebenar-benar ubudiyah. Bila kita baca doa tu, kita tahu kita lemah. Wahai Allah, aku lemah, sering terlibat dengan dosa. Kamu Tuhan Maha Hebat, ampunilah dosa aku dan pelihara aku. Dan mendapat kejayaan dan kemuliaan dengan keampunannya. Satu saya nak bagi tahu tuan-tuan sebelum kita nak akhiri, di dalam doa ini, dosa yang kita buat itu adalah dosa lara biasa saja. Kalaulah dosa itu melibatkan kita mengumpan orang, kita jatuhkan reputasi orang, kita fitnah orang, tak cukup kita baca tasbih ni sahaja. Kita kena pergi jumpa orang tu, minta maaf kat dia balik, sebab aku mengumpat hang, sebab aku jatuhkan reputasi hang, aku fitnah hang, kena cakap balik. Kalau sekadar kita ni lara biasa, semang kosong saja, tak ada apa kemungkinan dosa terlibat, kita baca tasbih tu di hujung majlis. Dan satu lagi amalan yang biasa dibuat oleh para sahabat, kata Abi Madinah Ad-Darimi radhiyallahu anhu, katanya, kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza taqaya lam yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'ala al-akhiri wal 'asri innal insana lafi khusr thumma yusallimu ahaduhuma 'ala al-akhar. Rawahu Abu Daud. Adalah menjadi perangai atau sikap atau habit para sahabat apabila dua orang di kalangan mereka bertemu dan habis pertemuan itu mereka akan berpisah dan mereka akan mereka tak akan berpisah dan kecuali mereka membaca surah Al-Asr sehingga akhirnya.
wal asri innal insana lafi khusr. Sebab tu tuan-tuan, biasanya ustaz-ustaz mai ceramah, kita kata apa? Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Sebab apa buat dua tu? Ini dalil yang kita buat. Tadi hadis kita baca, yang kedua surah Al-As itu adalah amalan biasa yang dibuat oleh para sahabat. Dan kebiasaannya sahabat takkan buat kalau Nabi SAW tak bagi satu kelulusan, atau Nabi SAW sendiri tak buat. Kebiasaannya inilah amalan salafus soleh. Jadi kita, bila kita jumpa kawan kita, sembang ke, mesyuarat ke, apa saja, kita amalkan baca ini. Saya pun tuan-tuan, bila habis kelas di sekolah kita mengajar, di hujung dia, kita ajak anak-anak murid kita, okey, dah habis dah, waktu dah bunyi loceng, okey, sama-sama kita baca tasbih kafarah. Semua anak-anak murid kita baca. Dan surah Al-As pun kita ajak anak-anak kita baca, supaya menjadi satu amalan yang dibuat oleh para sahabat. Kita pun ikut juga dapat pahala sunnah Nabi SAW. Jadi insyaAllah nanti kita akan jumpa lagi dalam menghindari daripada syirik. Jadi apa yang kita belajar tadi kita boleh amal terus lah. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.